Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Cikgu. Okey, cikgu harapkan hari ini semua sihat. Alhamdulillah. Kita dapat teruskan lagi lah pada minggu ketiga selepas cuti sekolah. Jadi Alhamdulillah. Mungkin awak masuk keluar tu mungkin lain lah. Okey, tak apa. Untuk hari ini kita akan buat beberapa perkara lah. Okey, sebelum tu kita nak buka kelas kita ni dengan bacaan Ummul Kitab. Okey, semoga kelas kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin rabbal alamin. Jadi untuk hari ni cikgu dah beritahu tadi kita nak guna buku karangan lah. Okey, jadi pastikan awak ada buku karangan. Untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan ada 4 kemahiran yang kita akan sentuh. Itu kemahiran membaca, mendengar, menulis dan 3 saja hari ini. Membaca, mendengar dan menulis sahaja. Okey. Jadi untuk seterusnya, jadi tengok hari ni tema kita pada hari ni iaitu integriti tinggi, sahsiah terpuji. Jadi objektif pembelajaran kita iaitu kemahiran membaca, saya akan bagi petikan rasuah. Kemahiran mendengar, iaitu ujian lisan lah, awak kena dengar audio. Okey, aspek tata bahasa kita akan buat quizzes, itu penjodoh bilangan. Dan yang terakhir kemahiran menulis karangan pendek. Okey. Sekejap kita tengok siapa yang baru masuk ni, Farhanis Cikgu nak ambil kehadiran yang baru masuk. Okey, jadi untuk hari ni kita fokus kepada yang pertama dulu itu kemahiran membaca lah. Sebelum kita nak pergi ke kemahiran membaca, kita akan pergi kepada sebelum tu, pastikan awak dapat mengakses lah bahan-bahan yang rekod evidence awak ni yang cikgu dah tanda sepanjang sehingga 27 hari bulan. Untuk bulan 8 cikgu tak masukkan lagi. Jadi bulan 8 mungkin cikgu akan masuk minggu ni lah. Cikgu harap awak ambil benda ni, bahan ni dan awak simpan sebagai evidence awak lah. Okey, jadi cikgu harap awak dapat, ini ada QR code dia, awak nak scan pun boleh. Dan ini awak boleh sendirilah ambil simpan dan simpan dalam telefon. Kalau siapa rajin, ada printer boleh print lah. Okay, jadi ni untuk rekod evidence awak. Jadi cikgu akan nilai awak punya PBD, pentaksana bilik belajar, menggunakan evidence yang awak hantar tugasan kepada cikgu. Okay, mungkin akan ada yang tak hantar kat cikgu lah. Jadi dia boleh buat lagi latihan. Jadi untuk pemberian PBD daripada tahap 1 hingga tahap 6, tugasan perlu dihantar. Dan kelas kena masuk lah, macam mana cikgu nak nilai kalau awak tak berkomunikasi antara cikgu dengan murid. Jadi tak ada markah lah, nanti susah. Okay. Jadi untuk ni apa-apa pun cikgu akan hantar slide ni lah. Kalau awak nak tengok QR code dia lah, awak boleh scan. Tapi siapa yang boleh masuk link ni, boleh masuk link ni lah. Boleh guna link ni. Okay. Cikgu harap awak dapat melihatlah rekod evidence awak ni. Cikgu dah buat. Jadi tahniahlah kepada pelajar yang tak pernah, yang ada yang daripada awal kita belajar 13 bulan 6 sehinggalah ke minggu lepas sentiasa menghantar tugasan. Jadi alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Jadi untuk seterusnya, ini papan ganjaran. Papan ganjaran ni kita nak gabungkan 4 minggu lah. 4 kali. Okey, kali yang pertama hari tu awak dah dapat. Ini kali kedua. Okey, kita tengok. Jadi, kejap. Okey, daripada 1 sampai 29 awak boleh tengok lah. Ni gabungan untuk 4 kali perjumpaan kita daripada 26 sehingga 3 Ogos. Okey, jadi ini jumlah keseluruhan dia. Ini pun cikgu akan masukkan dalam Padlet tu dengan dalam grup. Jangan risaulah. Jadi kita boleh, ini antara markah yang paling tertinggi untuk 5 orang yang teratas. Okey, ni ialah
Yang pertama Muhammad Ismail, Tahniah 180, Syahmi 180 markah terkumpul, Nurul Ain 185, Fatin 180, Aina 190. Yang lain tu ada juga tapi dia kena bersaing, adalah salah satunya kena apa rajin respon, kena kalau boleh tu yang dari segi kebajikan kan, kalau siapa nak baca doa terus sukarela nak baca doa, tak perlu cikgu suruh kan. Okay, jadi ini top 5. Top 5 untuk ni lah untuk minggu kedua lah, sampai minggu kedua. Jadi untuk minggu ni, esok kita cuti tau. Cikgu harap awak tahulah esok cuti. Jangan tunggu-tunggu pula esok ada Google Meet. Esok cuti. Jadi hari ni awak kena kumpul markah yang sebanyak yang mungkin lah. Jadi dari segi respon, dari segi awak punya sukarela, nanti game nanti cuba dapatkan permainan game nanti, quiz nanti cuba dapatkan top 5. Apa lagi? Yang paling banyak kehadiran 20 markah, tugasan hantar 15 markah dan masuk kelas awal 5 markah. Itu yang selalunya yang boleh awak dapat. Okay, boleh? Tak apa, ada masa lagi. Jadi untuk minggu ni awak akan dapat markah. Jadi untuk minggu depan kita akan beritahulah 5 yang terbaik ni akan dapat hadiah daripada cikgu lah untuk 3 minggu. Lepas tu minggu 2 minggu lagi, 3 minggu lagi awak kumpul lagi. Okay, boleh? Tak apalah, kita hanya untuk awak lah suka-suka kan, sama-sama masuk kelas kan. Walaupun contohnya macam ni awak tak dapat masuk kelas Google Meet, awak masuk kelas guna WhatsApp pun tak apa, hantar mesej kat cikgu dalam grup. Cikgu faham. Okay, boleh? Next. Inilah sebelum kita nak pergi ke sini, jadi awak tolong awak tonton video yang cikgu paparkan ni Okay? Tonton dan tengok apa yang dia ceritakan. Hai, adakah anda usahawan atau bakal usahawan? Sama ada anda telah menjalankan perniagaan atau baru nak bermula? Tahniah, anda adalah tulang belakang negara, penyumbang utama kepada pembangunan ekonomi di Malaysia dengan mewujudkan peluang pekerjaan, menjana pendapatan dan meningkatkan taraf sosioekonomi. Sebagai usahawan, segalanya bermula dari diri kita sendiri. Sikap dan minda yang positif, proaktif, konsisten dalam kerjaya dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam diri serta bijak dalam membuat keputusan dan pilihan. Menjadi individu yang mengamalkan nilai-nilai murni, berprinsip tinggi dan memilih untuk menjadi usahawan yang menjalankan perniagaan dengan penuh berintegriti dan bebas rasuah. Amalkan gaya hidup bebas tanpa rasuah? Ya, kita semua patut tahu dan sentiasa berwaspada dengan rasuah dalam dunia perniagaan. Berwaspada dengan istilah-istilah rasuah seperti duit minyak, duit kopi dan duit bawah meja. Kadang-kala kita tidak sedar dan membuka peluang kepada amalan rasuah itu berlaku tanpa kita sedari. Ingat, niat dan matlamat tidak akan menghalalkan cara. Bentuk-bentuk rasuah pula boleh berlaku dalam bentuk wang, upah, hadiah, bonus, menawarkan sesuatu jawatan atau perkhidmatan, potongan harga serta lain-lain bentuk yang membawa maksud sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara atau keputusan untuk kepentingan sesuatu pihak. Ingat, jangan sesekali terlibat, jangan beri, jangan terima, jangan mula dan jangan terpedaya. Untuk menjadi usahawan yang berjaya, pastikan aktiviti perniagaan dijalankan secara berintegriti dan jujur dengan pematuhan yang konsisten serta tidak berkompromi terhadap sebarang prinsip, nilai moral dan etika yang salah, kita akan lebih tenang dan aman. Amalkan takdir urus yang cekap dan telus dalam perniagaan. Wujudkan proses tender dan kontrak kerajaan. Kemudahan telah pun disediakan oleh pihak kerajaan. Usahawan yang berjaya, berdisiplin dan konsisten dalam kerjayanya akan diiktiraf. Akhir sekali, jadilah usahawan berjaya yang menjadi tulang belakang dan kebanggaan negara. Okey, jadi berdasarkan video tadi tu,
menceritakan tentang apa. Okay, boleh tak awak bagi pendapat lah, sesiapa-siapa lah. Awak sama ada awak nak bercakap boleh ataupun awak nak tulis dekat ruangan mesej pun boleh. Apa yang yang awak boleh cerita? Okay, Aina kata tentang rasuah. Okay, apa lagi? Boleh? Boleh bagi respon lagi yang lain? Nak bercakap pun boleh, tak ada masalah. Nak bercakap boleh angkat tangan. Selain daripada rasuah, apa lagi yang awak boleh cerita? Jangan terima rasuah. Okay, menyerah cakap jangan terima rasuah. Okay, selain daripada itu awak boleh bagi apa lagi isi yang diceritakan dalam video tersebut. Selain pada, memang dia cerita pasal rasuah. Tapi apa lagi yang dia fokuskan? Boleh bagi pendapat di ruangan komen, di ruangan mesej tu. Masa ni lah, okay, usahawan muda. Apa lagi? Dia dah bagi tahu bentuk-bentuk rasuah. Tulang belakang negara. Okay, memanglah kita ni merupakan tulang belakang negara lah. Okay, jadi apa lagi bentuk-bentuk rasuah? Okay, perlu berdisiplin ketika bekerja. Apa antara bentuk yang hadiah, penawaran kerja dan sebagainya. Okay, duit kopi. Okay, lagi. Saya tengok ada lagi ramai dalam ni yang boleh tulis. Amanah ketika bekerja. Okay, duit bawah. Duit bawah lah. Okay, lagi. Tu bentuk-bentuk rasuah, duit bawah meja. Sambung, Fatin tambah duit bawah meja. Okay, jadi apa kesan kepada negara? Kadang awak akan tengok nanti apa kesan kepada negara kalau jika kita mengambil rasuah. Okay, boleh? Okay, terima kasih kepada yang memberi pendapat. Okay, seterusnya. Okay, awak boleh, kita tengok iaitu rasuah ni, rasuah pula dah. Untuk bab ini, alamak hilang pula dah lagi pula. Okay, kita fokus kepada integriti. Kita tengok dulu apa maksud integriti. Pernah dengar perkataan integriti? Mungkin ada yang tak pernah dengar, mungkin ada yang pernah dengar. Okay, integriti kat sini. Okay, ni maksud integriti. Jadi dalam menurut Kamus Setiawan edisi keempat, integriti merupakan kejujuran. Kita tak semestinya jujur dalam berniaga sahaja. Okey, awak kena jujur dengan keluarga, dengan diri awak, dengan kawan-kawan. Tak semestinya sebab awak masih tak bekerja lagi. Tapi mungkin satu hari nanti lepas PM awak nak berniaga kan. Itu pun salah satu daripada perlu jujur. Okey, kejujuran, mencemarkan nama baik. Maksudnya kita perlu jujurlah, tidak mencemarkan nama baik di keluarga ataupun diri awak ataupun jabatan lah yang tempat kita kerja. Okey, yang kedua, keadaan sempurna dan utuh, keutuhannya, berintegriti, mempunyai integriti itu kejujuran dan keterusan. Ini dia bagi contoh pengarah yang berintegriti pasti akan mempertahankan nama baik mereka daripada sebarang bentuk penyelewengan. Selalunya orang ni dia nak cepat, dia akan terus bagi duit sahaja. Dia akan terus macam orang kata apa? Mudah nak dapat. Tapi kesannya memanglah masa tu dia dapat duit banyak, tapi kesan dia kita memang tak nampak sekarang. Mungkin kesan dia kepada keluarga, duit yang kita guna tu adalah duit apa? Duit haram kan? Jadi maksudnya kat sini perlu ada sikap integriti ataupun kejujuran dalam diri kita. Tak semestinya untuk saya fokus kepada perniagaan. Dalam diri kita sebagai seorang Muslim pun sama. Okey? Sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar. Okey? Jadi perlu jujurlah. Okey, yang kedua itu sasiah. Okey, sasiah ni maksudnya kepribadian awak. Awak punya tingkah laku peribadi awak macam mana. Okey, contoh hari ni, alhamdulillah ramai yang masuk kelas hari ni, ada 15 orang yang secara online dengan cikgu. Jadi yang utama iaitu ialah menuntut ilmu. Ni lah kat sini kita fokus kepribadian iaitu menuntut ilmu dan untuk melengkapkan proses pembinaan peribadi. Kalau awak tak tuntut ilmu, tak belajar, boleh tak menjadi seorang insan yang terpuji. Sebab kita kena belajar ilmu. Memang ilmu kita boleh, contohnya awak boleh guna telefon, pergi kat Google je cari. Tapi kita perlu ada siapa nak tuntut ilmu? Perlu ada guru. Sebab tu daripada kecil sehinggalah kita dewasa, tak kisahlah kita dah habis kerja ke dah habis belajar, guru ni merupakan orang yang kedua lah selain daripada ibu bapa awak untuk membantu awak memberi ilmu. Okay, ibu ayah awak pun bagi ilmu juga kat awak, tapi secara tidak langsung lah. Kalau ilmu ni banyak,
kebanyakannya kita pergi kat sekolah lah ataupun kita belajar pada hari inilah. Sekarang kita dah guna PDPR kan. Jadi alhamdulillah untuk kelas yang cikgu ajar ni semua pelajar-pelajar cikgu semua menuntut ilmu dengan baik. Okay. Jadi untuk ini kita akan fokus kepada integriti dan sasiah. Okay, next. Ini ada beberapa petikan. Jadi kita akan fokuslah kemahiran membaca iaitu 2.31 membaca dan mengulas maklumat daripada pelbagai teks dengan betul dan tepat. Jadi sekarang ni handphone tu, telefon tu mungkin ada yang kecil kan, tak nampak awak zoom kan. Kat sini ada berapa petikan berkaitan dengan rasuah. Ada 1, ada 2, ada 3. Dan saya naklah sukarela membaca setiap petikan ni. Ni satu orang, ini 2, ini orang yang ketiga. Okey, boleh? Siapa nak sukarela? Okey, Fatin, Fahanis. Fatin dulu, Fahanis nombor 2, Tasha nombor 3. Tasha pula dah. Aina nombor 3. Okey, Fatin dulu. Kami benci akan rasuah. Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan lain-lain. Okey, terima kasih Fatin. Tengok kat sini rasuah tu penerimaan dan pemberian. Awak terima pun kira rasuah, pemberian pun kira rasuah juga. Awak beri upah untuk melakukan satu, engkau pergilah dekat sini, aku bagi kau RM5. Walaupun nilai dia kecil RM5, itu tetap juga rasuah sebab nak selesaikan supaya dia dapat melakukan satu perkara tu. Dia nak bantu kawan dia. Tapi dalam masa yang sama kawan, kau bagi upah ke engkau lah. Okey, jadi upah ni selalunya yang kita nampak dalam bentuk wang. Okey, contoh wang, hadiah kan, bonus. Okay, awak jangan sama erti dengan contohnya hari ni. Cikgu bagi mata ganjaran tadi. Cikgu bagi lah. Bukan. Itu sebagai nak menaikkan awak punya tahap motivasi awak untuk belajar. Itu bukan rasuah. Awak masuk kelas, cikgu bagi top up RM10. Tak, bukan macam tu maksud dia. Maksud untuk yang hari ni yang cikgu bagi mata ganjaran tu dia sebagai dorongan untuk awak, sokongan untuk awak untuk lebih bermotivasi untuk belajar. Jangan salah erti untuk rasuah. Rasuah ni lain. Okey. Yang kedua tadi Fahanis. Perengai yang kedua Fahanis. Bagaimanakah rasuah berlaku? Encik A menghadiahkan seutas jam tangan mahal yang bernilai RM2,000 kepada Encik B untuk memudahkan kelulusan bagi satu projek pembinaan untuk syarikat Encik A. Encik A ialah kontraktor manakala Encik B ialah kaki tangan syarikat yang mengeluarkan kelulusan kontrak tersebut. Okey, terima kasih Hanis. Hanis dia boleh jadi pembaca berita lah, insyaAllah. Suara dah okey. Okey, jadi dari segi kat sini lebih situasi. Encik itu dia hadiahkan seutas jam sebab dia nak kata dia nak luluskan satu projek pembinaan. Dia maksudnya untuk kepentingan peribadi dia. Kalau nak dapat projek, dia akan bagi duit. Selalunya kita nampak cerita Melayu kan. Awak kalau siapa yang suka tengok cerita Melayu tu macam itulah lebih kurang. Nak dapat projek dia bagi ni. Tapi realiti dia pun ada juga dalam realiti kehidupan kita seharian. Jadi contohnya cikgu nak mengharapkanlah supaya nanti bila awak dah kerja, awak dah dapat duit banyak. Jangan terpedaya dengan dengan rasuah ni lah. Sebab kita gelap mata dengan duit. Duit mungkin kita masa tu kita perlukan duit terdesak. Tapi terdesak macam mana sekalipun, cuba kawal diri sendiri supaya tidak terjebak dengan gejala rasuah. Okey, boleh? Okay, seterusnya Aina nak baca yang perengai yang terakhir, petikan yang terakhir. Mengapa anda mesti menjauhi rasuah? Tindakan ini bertentangan dengan anutan agama dan moral. Kedua, mengenai pihak tertentu. Ketiga, bakal dikenakan tindakan undang-undang. Keempat, memburukkan nama baik keluarga. Kelima, dipandang serong oleh anggota masyarakat. Keenam, hilang kepercayaan orang lain. Ketujuh, menjatuhkan imej negara di mata dunia. Okey, terima kasih Anna, Fatin dan Fahni yang membaca tadi. Okey, jadi kat sini inilah mengapa kita mesti menjauhi rasuah tu. Inilah. Kita nampak dekat televisyen sekarang kan yang dipaparkan dikenakan tindakan undang-undang.
memang kita pun nampak, cikgu tak nak sebut siapa-siapa. Awak pun tahu sendiri kalau awak tengok televisyen lah, berita. Kalau tak tengok televisyen pun awak tengok dalam media sosial ada banyak yang berkaitan dengan tindakan undang-undang. Jika yang mengambil rasuah bukannya RM10, RM20 yang dikenakan tu. Selalunya berjuta-juta lah. Barulah dia nampak. Okey, jadi ada juga rasuah yang kecil-kecil juga kan. Jadi salah satu je keburukan dia akan memburukkan nama baik keluarga. Okay, contohnya dia bagi tahu nama A binti B. B tu yang. Jadi parent dia tu lah yang akan memberi kesan kepada imej keluarga dia juga. Okey, jadi hilang kepercayaan. Orang dah tak percaya dah kalau dia ambil rasuah. Okay, dan last kali menyatukan imej negara di mata dunia. Okay, awak kena tengok statistik Okay, awak tengok statistik ni. Rajah ni. Okey, ni tahun 2017. Ni yang tahun 2017 lah ni cikgu ambil bahan dalam buku teks. Okey, awak tengok bulan yang paling tinggi adalah bulan 5. Okey, 108 lah bilangan dia. Jadi ini paling tertinggi. Tengok pada akhir tahun dia rendah. Sebab akhir tahun dia kurang sikit dari segi dari segi mungkin projek-projek kurang. Selalunya dia pertengahan kat sini lah. Awak tengok semakin tinggi bukan semakin turun. Okey. Jadi untuk seterusnya punya aktiviti pada hari ini, segmen yang kedua iaitu ni. Ini cikgu akan pasang audio. Awak pun pernah dengar hari tu cikgu pasang audio. Lepas tu ada soalan yang awak kena dengar. Ada soalan yang awak kena jawab dan awak kena dengar audio tu. Jadi audio ni akan diulang 2 kali lah, kena dengar betul-betul. Okey, contoh kat sini ada soalan dan hanya berikan jawapan sahaja. Contoh awak tulis nombor 1 jawapan dia apa, nombor 2 nanti jawapan dia apa. Buat jawapan sahaja, tak perlu salin soalan ni. Sambil-sambil awak dengar, awak tengok petikan ni, awak terus bagi jawapan. Jawapan mesti tepat, dia tak boleh salah. Tak boleh tertinggal pun perkataan yang disebut. Okey, boleh dengar Cikgu pasang. Wah, kejap. Petikan pertama, anda diberi masa 20 saat untuk membaca soalan bagi petikan pertama. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Individu yang berintegriti akan mengamalkan nilai moral dan etika dalam semua aspek kehidupan pada setiap masa. Dalam aspek tadbir urus sebuah organisasi, keruntuhan integriti menyebabkan berlakunya pelbagai kepincangan seperti peningkatan amalan rasuah dan pecah amanah. Tidak kira sama ada dalam organisasi awam maupun swasta, pemegang jawatan ataupun pekerja yang tidak memiliki integriti diri yang tinggi akan sentiasa mencari peluang untuk melakukan penyelewengan demi kepentingan peribadi tanpa memikirkan implikasi perbuatan mereka terhadap imej organisasi dan negara. Anda diberi masa 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan pertama akan dibaca sekali lagi. Individu yang berintegriti akan mengamalkan nilai moral dan etika dalam semua aspek kehidupan pada setiap masa. Dalam aspek tadbir urus sesebuah organisasi, keruntuhan integriti menyebabkan berlakunya pelbagai kepincangan seperti peningkatan amalan rasuah dan pecah amanah. Tidak kira sama ada dalam organisasi awam maupun swasta, pemegang jawatan ataupun pekerja yang tidak memiliki integriti diri yang tinggi akan sentiasa mencari peluang untuk melakukan penyelewengan demi kepentingan peribadi, tanpa memikirkan implikasi perbuatan mereka terhadap imej organisasi dan negara. Okey, sekarang ni dah ada jawapan Okey, pastikan jawapan tu awak dah tulis. Lepas tu awak boleh hantar dekat cikgu lah. Okey, Petikan pertama,
Okey, menggunakan aplikasi ni. Okey, jom sekejap Okay, awak pernah gunalah hari ni yang ni. Kalau tak boleh juga awak kena snapkan jawapan dekat cikgu. Sekejap. Okay, dah ada jawapan pastikan tepat jawapan awak tu. Okay, dekat sini awak boleh tengok dekat ruangan mesej, awak boleh masuk. Pastikan letak nama. Okay, cikgu akan bagi kod dia 65716. 65716. Betul tak? 65716. Okay, betul. Okay, masuk kod ni. Okay, dah masuk kod ni, nanti dah boleh hantar jawapan lah. Patutnya snap dia tadi. Tak apalah. Boleh masuk cikgu harap boleh masuk lah. Okey, setakat ni ada 3 orang, Alisa, Syahmi, Munirah. Okey, Adam. Aina. Hanis. Awak takkan nampak jawapan kawan awak tu. Okay, setakat ni ada 7 orang dah respon. Aim. Sepatutnya dalam ni ada 15 orang. Jadi sepatutnya ada lagi 7 lah. Nulis yang tengah ni type. 9 siapa tadi masuk? Ismail. Okey, lagi 1 minit nanti cikgu akan tutup setakat itu cikgu akan kira lah setakat mana. Okey, lagi 1 minit lagi. Sekarang 4 minit 15 saat. Jangan lagi 45 saat lagi.
lah, awak boleh snapkan jawapan awak tu, awak boleh hantar dekat dalam grup lah. Sekurang-kurangnya maksudnya awak ada buat tugasan lah. Okey, 10 saat lagi. Seorang Afiq baru masuk. Satu je Afiq jawapan dia. Patutnya kena bagi 3-3 Okey, cikgu akan tutup. Okey, cuba awak, ni awak tak boleh tengok dah respon ni. Nanti cikgu akan masukkan. Okey, contoh yang pertama Sekejap, insert result. Cikgu akan masukkan. Okey, ni result dia. Ini okey, Munirah tengok jawapan Munirah. Okey, tengok jawapan Munirah. Yang pertama, nilai moral, mungkin salah eja sikit lah. Nilai moral, rasuah dan pecah amanah, penyelewengan. Okey, Syahmi nilai moral dan etika dah hampir betul. Rasuah dan pecah, mungkin tertinggal sini. Amal jadi kat situ, patutnya amanah. Penyelewengan demi kepentingan peribadi. Alisa nilai moral, amanah rasuah dan pecah amanah, penyelewengan. Okey, ini pun ada tak lengkap juga. Nilai moral dan etika, salah eja ni bukan artikel, mungkin ada salah. Rasuah dan pecah amanah, penyelewengan dan demi kepentingan peribadi. Okey, Adam dah hampir betul. Okey. Aina nilai moral dan etika, peningkatan rasuah dan pecah amanah, penyelewengan demi kepentingan diri. Hanis, nilai moral dan etika, penyelewengan demi kepribadian. Macam tak apa tepat sikit, peningkatan rasuah. Okey, Fatin nilai moral sama satu betul. Nombor 2, rasuah dan pecah amanah. Okey, nombor 3, penyelewengan demi kepentingan. Okey, Fatin betul. Okey, dia maksudnya ejaan betul kat sini kan. Okey, Ain pun tak cukup. Dia mesti ada etika. Ni pun sama. Ni pun tak cukup Ada yang salah lah. Okey, next. Ada lagi tak? Okey, last. Ismail pun sama. Nilai moral tertinggal, etika, rasuah, pecah amanah, penyelewengan bagi diri sendiri. Afiq tak cukup. Okey, jawapan yang sebenarnya ialah nombor 1 dia. Kita tengok jawapan Fatin Nombor 1 dia ialah nilai moral dan etika. Ni jawapan yang sebenar lah. Yang kedua, rasuah dan pecah amanah. Dan yang ketiga, penyelewengan demi kepentingan peribadi. Yang lain tu ada hampir-hampir sama. Okey, tahniah untuk kepada semualah yang terlibat untuk pemberian jawapan tersebut. Jadi, last kita nak masuk dah. Kita ada 4 segmen je. Nanti segmen yang keempat awak buat nanti masa dalam grup. Jadi untuk segmen yang ketiga, inilah sama-samalah kena fight untuk nak dapatkan markah, bukan markah yang tinggi, untuk top 5. Jadi penjodoh bilangan, apa contoh penjodoh bilangan sebelum kita nak buat? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu, apa contoh penjodoh bilangan? Pernah dengar penjodoh bilangan tu apa? Boleh siapa bagi respon? Apa contoh penjodoh bilangan? Okey, contoh kalau awak, okey, sebatang. Kalau buku, kita nak pakai apa? Kalau buku, kalau apa lagi, pen boleh untuk sebatang. Okey, sebuku. Kalau tutup roti, sebuku. Buku takkan sebuku-buku. Sebuah buku. Okey. Tu contoh penjodoh bilangan. Jadi, Zafri baru masuk. Lambat sikit hari ni. Okey, jadi untuk hari ni, cikgu akan bagi link untuk kuis di sini. Okey, jadi awak jawab Kejap. Ada 13 soalan. Jadi kena ni lah. Untuk dapatkan 5 yang teratas lah. 5 yang tertinggi. Sekejap. Okey, boleh masuk link ni sekarang.
Setakat ni ada 8 orang, 9, 10, 11. Ada 13 soalan Okey, 12. Cikgu tunggu lagi. Okey, Wafi baru masuk. Okey, ada berapa orang ni? Baru 14. Asfa ni. Oh, ni Anaki. Ada lagi tak dalam ni yang tak masuk lagi? Saya macam ramai lagi ni yang tak boleh masuk. 14. Anis dah masuk, Anis. Anis dah masuk. Izman mana Izman? Zafri dah. Izman? Siapa tak masuk lagi dalam ni? Helmi mana Helmi? Main tak ada kot. Cikgu dah boleh start terus kan? Tak, tunggu cikgu start dulu. Dah masuk belum? Saya dah masuk. Tengok tak ada naik pun nama awak. Tak ada naik Kejap. Cepat cikgu tunggu ni. Boleh kalau cikgu start nanti awak nanti lambat lah. Maksudnya nanti kita start sama-sama. Okay, try masuk sekali lagi. Helmi tak masuk lagi. Helmi ada masalah lain ke? Helmi dah masuk belum? Okay, try. Okay, cikgu tunggu seorang lagi. Cepat Izman, boleh tak? Cikgu dah masuk cikgu. Dah masuk tapi mungkin nama awak naik kot. Okey, tak apa. Cikgu start okey. Boleh cikgu. Ada nama Izman ada dah. Okey, setakat ni Syahmi, Amani dengan Syahmi bertukar-tukar tempat. Top 5 nanti. Afiq, Fatin. Okey, Fatin dah potong. Yang kat bawah lagi tu Syikin. Syikin baru masuk. Okey, sekarang Amani kat atas. Okey, Amani dah selesai, Munirah dah selesai, Hani, Syahmi, Amani. Afiq. Sekarang paling tinggi Afiq lah. Kalau top 5 kita Afiq, Munirah, Hani, Syahmi dan Amani. Yang lain tu kena kejar lagi. Cuba yang lain dia baru masuk tu mungkin dia mungkin dari segi masa lah Wafi boleh tukar lagi tu, boleh ada masa lagi.
Boleh lagi ubahkan kedudukan. Shikin dah ada ubah tempat. Alisa dia tolak Syahmi ke bawah. Okey, dah siap semua. Ada lagi, cikgu tunggu Ada lagi 2 orang lagi, Zafri dengan Oman. Oman saya rasa Izman kot. Lagi dia orang ada lagi 3 soalan tak jawab lagi. Izman ada lagi 1, Zafri mungkin ada lagi 2. Wafi jawab sekali lagi ke Wafi? Masuk 2 kali Wafi? Okey, ini carta yang terkini 1, 2, 3, 4, 5. Shikin telah mengambil alih menolak Syahmi ke bawah. Jadi 4 Shikin dengan Alisa ni tempat yang sama. Mungkin mata dia sama. Okey, Zafri tinggal 1 soalan lagi. Wafi nak jawab lagi ke? Maksudnya Wafi dah jawab lagi. 2 kali. Okey, lagi 1 soalan Zafri. Cepat Wafi, 2 kali dia jawab. Saja je nak jawab 2 kali. Okey, cepat Wafi jawab. Okey, cikgu dah end dah ni. Kawan awak tak sabar nak tengok siapa di atas. Okey, dah. Done Okey, jadi untuk yang pertama Afiq, Tania, dia betul semua Afiq ni saya tengok Afiq betul semua ke? Oh, sini tak nampak lah. Okey, betul. Tania, Afiq betul semua. Okey, Tania jadi Afiq nombor 1. Munirah ada salah 1. Dia salah dekat mana ni? Okey, tengok soalan apa yang salah. Tak boleh pula klik kat sini. Okey, Munirah ada salah 1. Wafi ni sebenarnya dia salah, dia tak boleh ni. Sebenarnya dia tak boleh ambil kira sebab dia kira hak tadi tu. Cikgu ambil mata tadi sebab dia buat 2 kali ni. Okey, yang ikutkan Afiq, Munirah, Hanis, Alisa dengan Shikin. Wafi tu dia kena tolak kat bawah sebab Wafi ambil, betul kan Wafi ambil masuk 2 kali kan? Okey, jadi untuk top 5 ni lah Afiq, Munirah, Hanis, Alisa dengan Shikin. Okey, awak tengok ada salah dekat sini. Cuba cikgu tunjukkan dia punya. Dia tak betul dah sikit dah ni. Sekejap. Dia sesuai exit lah. Okey, awak kat sini pun betul. Okey, dekat sini yang salah dia. Oh, dia dah ni dah. Dia hang dah. Tak apalah. Dia tak boleh nak back balik dah. Okey, dia pun dah mengajuk dah. Okey, jadi sekarang ni untuk seterusnya, jadi kita dah tahu dah. Okay, cikgu nak ni tengok balik je dia punya report hari ni. Kejap. Report dulu, kena tengok dulu. Okay, kita tengok apa yang salah kat sini. Okay, contoh. Okay, dekat sini siapa nama ni? Ini untuk, kita boleh tengok lah macam ni, participant. Okay, contoh dekat sini Wafi dia masuk 2 kali kali pertama dia ada salah. Okay, dekat sini awak tengah tengok betul-betul pada soalan. Jangan salah. Okay, kalau kita guna ni Doria membeli 2. Untuk berbola kita guna cucuk. Cucuk. Sebab dia pakai lidi. Bukan kita pakai lidi. Memang kita guna lidi. Tapi dia istilah untuk penjuru bilangan dia ialah cucuk. Okay, beberapa cendawan ni kita guna kaki. Ada yang jawab puntung.
Pernah tengok cendawan? Cendawan kan dia ada kaki kan? Sebab tu kita letak beberapa kaki. Dia ada kaki, dia macam payung lah. Sekaki payung. Okay. Next, pemburu dari Siam itu melepaskan 2. Kebanyakan semua betul. Das. Okay, dekat nombor 4 pun semua betul. Garam, orang tak bubuh lah garam sampai segenggam. Bisa secubit. Okay, seterusnya apabila tiba di London kami terpaksa memakai 3 lapis je, bukan helai. Helai tu awak kira helai berapa helai. Ni sekarang awak letak kat badan awak. Okay, benda tu tebal, sejuk kan, mesti lapis. Okay. Jadi 50-50 jawab. Ramai yang jawab separuh lah. Ada yang 9 jawab lapis, ada yang jawab helai. Okey, seterusnya surat khabar kita bagi naskah. Okey, semua betul naskah. Okey, untuk Mak Lima telah membeli ya, Izman. Okey, Mak Lima telah membeli siapa? Okey, dia beli permaidani, dia bukan lembar. Lembar tu untuk benang. Bidang bidang tu dia kita tebarkan. Okey, ada yang buat keping. Keping tak boleh, keping benda yang nipis. Okey. Emak membeli 3 apa? Ada yang buat 3 biji jagung. 3 tangkai. Mana jagung guna tangkai? Tongkol. Tangkai tu kalau kita anggur kan, tangkai tu kecil je. Tongkol, tangkai. Okey, 2 bukan biji bas, 2 buah bas. Biji tu untuk buah lah. Okey, Pak Abu memikul. Semua betul kat sini setandan. Tika pun sama macam konsep tadi pemadani. Dia dan Ali memetik sekuntum. Okay, dan yang terakhir, Pak Atta membawa, kat sini mesti ramai yang salah, sekumpulan lembunya. Dia sebenarnya sekawan. Sekawan tu dia duduk satu kelompok. Sekawan. Ada yang buat segerombolan. Okay, jawapan dia sekawan. Okey, jadi segmen yang terakhir untuk hari ni, tahniahlah bagi yang dapat top 5. Jadi untuk yang terakhir, kita akan pergi kepada, kejap. Hari ni kalau kita lama sikit lah sebab esok cuti. Jadi cikgu cover lah untuk 3 untuk hari esok. Okay, jadi kita dah selesai untuk bidang bilangan dan segmen yang terakhir awak pernah buat karangan pendek. Jadi karangan pendek ni kita buat pergi revision balik semula. Karangan pendek tu apa? Okay, format dia sama. Pelajar perlu menulis sekitar 50 hingga 80 sahaja. Tak panjang. Okay, 15 minit diperuntukkan menulis dalam satu perenggan. Markah ada 10. Majoriti yang awak hantar sebelum ni kat cikgu ramai yang dapat 9 ke atas. Jadi dan yang terakhir, pelajar perlu menggunakan semua isi ni. Tak boleh tinggal. Kalau awak tinggal, cikgu ada komen dekat awak punya tu isi tak cukup. Kalau isi tak cukup, minimum cikgu boleh bagi kat awak 6 sahaja. Okay. Gunalah konsep ini. P3S doa. Ni konsep dia. Pada masa kini, selain itu seterusnya, selanjutnya, di samping itu, oleh itu dan terakhir, akhir sekali ataupun akhirnya. Okey, jadi soalan ni, soalan dia ni. Soalan dia berkaitan dengan rasuah jugalah. Kepentingan membantras rasuah. Kepentingan tu maksudnya apa kelebihan dia, apa kebaikan kita dapat. Apa maksud membantras? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Apa maksud membantras? Membantras. Kita perlu membantras isu rasuah ni. Apa maksud membantras? Siapa boleh bagi pendapat? Okey, Afiq kata mencegah. Lagi? Ada lagi? Selain pada mencegah, Alisa kata pun mencegah juga. Okey, jadi dia lebih kepada mencegah kita nak mengatasi masalah rasuah. Jadi dekat sini cikgu akan bagi dia punya template ni dalam apa? Dalam grup WhatsApp kita, grup kelas. Jadi inilah isi yang awak kena ambil. Tak boleh tinggal langsung. Jadi tak payah panjang-panjang, satu perenggan sahaja. Jadi last sekali boleh buat tak ada masalah. Okey, tugasan ni esok kita cuti. Jadi selewat-lewatnya awak boleh hantar kat cikgu esok. Jangan lambat sangat. Kalau hantar hari ni lagi bagus. Jadi awak tak payah fikir-fikir, esok boleh rehat. Jadi untuk hari ni last yang terakhir, tugasan ingat tugasan hanya hantar yang ni saja karangan. Yang lain-lain tadi yang untuk untuk audio mendengar tadi tak payah hantar jawapan, awak dah hantar tadi. Tugasan awak hanya buat karangan je. Yang terakhir
Guna link yang sama tadi, awak tolong bagi feedback untuk hari ini. Okay, guna link tadi kelas point tadi. Link yang kelas point tadi tu, ni, mana link tadi cikgu masukkan balik. Okay, masuk kod yang sama kod yang sama. Okay. Kod dia 65716. Okay, boleh hantar komen, feedback. Tak kisah awak nak feedback macam mana, tak ada masalah. Okay, ada yang seorang cakap strongly, ada yang agree. Kalau rasa tak setuju pun boleh buat, tak ada masalah. Okay, setakat ni ada 7 orang yang respon. Awak takkan nampak respon ni, sebab dia live. Okay, ada lagi yang nak respon, ada 9 orang. Okay, dah tak ada respon Okay, tak ada, cikgu tutup lah. Ini untuk tujuan ni lah, untuk cikgu punya evidence lah. Okay. Cikgu masukkan result lah. Jadi awak boleh tengok result ni. Ramai 7 orang kata setuju untuk yang hari ni, dan ada 2 orang yang, 7 orang dia setuju, yang strong lah, sangat setuju. Agree ni ada 2 orang. Yang lain tu mungkin lain kot masalah. Okay, jadi dah habis lah. Jadi untuk hari ini, okey, sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Jadi tamatlah kelas kita pada hari ini pukul 11. 1 jam kita belajar kelas hari ini. Jadi untuk seterusnya kita akan bercuti pada esok hari untuk awal Muharram. Jadi kita akan jumpa pada minggu depan. Jadi jangan lupalah tugasan karangan. Cikgu doakan semua awak semua sihat-sihat. Jadi minggu depan kita akan jumpa untuk minggu yang keempat lah selepas cuti sekolah. Kita dah jumpa banyak kali dah. Jadi harapnya awak punya momentum untuk nak belajar tu makin tinggi, bukan makin rendah. Motivasi makin tinggi. Ada masalah, bagi tahu dekat cikgu. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita nak tutup kelas kita dengan bacaan surah Al-As. Siapa boleh nak baca? Ada siapa-siapa nak baca? Lelaki lah, terutamanya lelaki lah boleh baca surah Al-As. Ada? Tak ada nak volunteer? Tak ada? Kalau tak ada, perempuan pun boleh, tak ada masalah. Siapa yang jarang-jarang nak bercakap tu, tak ada orang nak baca surah? Subhanallah, macam mana ni? Tak ada orang nak tutup kelas kita? Tak tutup, tak habis kelas kita nanti. Okey, cepat. Perempuan pun boleh, tak salah. Izman tak boleh baca, Izman? Tak ada orang nak. Okey, Aina lah, Aina. Alhamdulillah Aina. Tolong kita nak habiskan kelas. Aina baca Aina. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi hus illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bis wa tawasaw bis. Sadaqallahul azim. Amin amin rabbal alamin. Semoga kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu taala, dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.